من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan iman, ahli tata bahasa surau dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah di atas kesempatan masuk dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita termasuklah pada malam ini. Allah masih lagi panjangkan umur kita untuk sama-sama memberi peluang kepada kita beribadah kepada Allah. Ya, moga-moga ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini menjadi suatu bekalan ya dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak kerana tuan Haji jemput saya ke sini ya. Rasa-rasa 2 tahun ke 3 tahun saya tak hadir ke sini. Akhir-akhir ini makin sibuk juga tuan-tuan, kerana saya ada wujudan madrasah di Seksyen 15 Shah Alam. Baik, walau bagaimanapun insya-Allah pada malam ini sekadar tazkirah. Ya, tazkirah iaitu suatu peringatan khususnya kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Moga-moga sedikit peringatan ini yang mengingatkan kita terhadap apa yang telah kita belajar, yang mengingatkan kita apa yang telah kita tahu, dan agar kita tidak lupa untuk mencari suatu bekalan ya, bila mana kita kembali ke akhirat nanti. Baik, tazkirah ni tuan-tuan sekalian, saya yakin dan tuan-tuan di sini dah sedia maklum. Ia bukan kerana JK Masjid yang anjurkan, ya, tetapi tazkirah ini suatu perintah daripada Allah ya, kepada sesiapa yang jaga rumah Allah Subhanahu wa taala mesti menganjurkan tazkirah. Ya, tazkirah ni dia ada 2 sebab tuan-tuan yang paling besarnya. Yang pertama sekali, oleh kerana saya dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, kita ni ialah orang yang banyak lupa. Ya, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ni banyak lupa ke banyak ingat? Banyak lupa ya? Ke banyak ingat? Ya, sikit aja ingat. Ya, kadang-kadang kalau kita tanya hal diri kita pun kita tak boleh nak ingat semua sekali. Apatah lagi kita ditanya tentang hal lain. Kita tanya benda yang hari ini pun, yang semalam pun kadang-kadang tak ingat. Apatah lagi kita akan ditanya tentang hari-hari yang akan datang. Itu yang pertama sekali. Sebab tu perlu sangat tazkirah. Yang keduanya, kita ni banyak tak tahu daripada banyak tahu. Betul ya? Ke banyak tahu? Banyak tak tahu. Ya, kalau saya tanya sedikitlah tuan-tuan sekalian, nak tahu tuan ni banyak tahu ke banyak tak tahu? Ya. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan masih berkelip? Tahu lah. Tahu masih berkelip, tahu. Tapi kalau saya tanya berapa kali berkelip hari ni, tak tahu sebab banyak sangat. Jadi kalau terlibat dengan benda ni banyak tak tahu. Tak apalah tuan-tuan, tak payah tanya banyak lah ya. Ya, atas dasar kita ni, saya tuan-tuan dan puan-puan banyak lupa. Yang keduanya banyak benda yang kita tidak tahu. Kenapa? Kerana ilmu kita ni terlalu sedikit. Siapa yang bagi tahu ilmu kita terlalu sedikit? Allah sendiri menyebut dalam Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, tidak aku beri kepada kamu ilmu wahai manusia kecuali sedikit sahaja. Bila mana ilmu kita sedikit, maknanya kita sedikit sahaja yang tahu. Selebihnya kita tidak tahu. Hatta diri kita pun tuan-tuan, apa yang akan berlaku besok hari pun kita tidak tahu. Ya, kalau saya tanya tuan-tuan lagi sekali, bukan apa saya tanya ni saya jawab jugalah. Saja je saya tanya tapi saya jawab. Ya. Besok ni tuan-tuan tahu tak tuan-tuan sihat ke tak sihat? Besok tak tahu. Sama juga saya pun. Ya. Kalau kita tanya besok kita sihat tak? Wallahu a'lam. Lebih baik kita jawab wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Harap kat diri kita tak tahu. Baik, atas dasar inilah tuan-tuan akan tazkirah pada malam ni memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Cuma tajuk malam ni saya nak bawa satu tajuknya, syarat-syarat untuk mendapat rahmat. Ya, tazkirah malam ni syarat-syarat untuk saya dengan tuan-tuan dan puan-puan mendapat rahmat ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi dalam satu sabda daripada Sayyidina Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, Nabi bersabda, qaribu, wahai umatku, hendaklah kamu bersederhana. Tuan-tuan, kadang-kadang sederhana ni kita nak kena faham dari sudut agama lah ya. Bukan sederhana pada pemahaman kita, tidak.
tapi sederhana dari sudut pemahaman agama. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, tak apalah, tapi saya tak nak huraian ni. Saya nak fokus pada tajuk yang kita tazkirah. Yang kedua, Nabi kata wasaddidu, hendaklah kamu beristiqamah. Ya, istiqamah dalam bab agama, istiqamah dalam keadaan iman kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, mesti tetap ya dalam kehidupan kita dengan Allah. Baik, Nabi bagi tahu wa'lamu, hendaklah kamu tahu wahai umatku. Ya, dalam banyak-banyak benda yang kita tahu, wa'lamu, hendaklah perkara ini kamu tahu. Di antara perkara yang Nabi minta kita tahu, annahu lam yanjua ahadun minkum bi'amali, bahawa sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kamu yang berjaya masuk syurga dengan amalannya. Jadi banyak kali tak kita mendengar tuan-tuan hadis ni ya. Kadang-kadang orang tanya juga kita, kenapa Ustaz? Ya, Nabi sebut sebegini rupa. Ya, tidak ada seorang pun di antara kamu, wahai umatku, sampai bila-bila sekalipun kata Nabi, berjaya masuk syurga dengan kadar amalan yang dia ada. Tadi saya ada tanya Abang Aziad kat sininya, sini 20 ke 8? Jawapannya 8 lah. Biasalah tuan-tuan ya. Masjid pun 8, takkan surau 20. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan nak masuk syurga apa dengan 8 rakaat? Memang jawapannya nak lah. Bagus juga tuan-tuan jawab lah. Sebab yang lain itu tuan-tuan rasa satu agak-agak. Baik, tapi kalau saya tanya balik, tuan-tuan ingat nilai syurga ni 8 rakaat? Allah. Nilai syurga ni tuan-tuan bukan 8 rakaat. Nilai syurga ni bukan 20 rakaat, bukan 200 rakaat, bahkan bukan 1000 rakaat. Nilai syurga ni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu nak dibayar dengan rakaat-rakaat yang ada. Yang ni yang kita kena tahu ya. Sebab tu orang tanya kita, saya ulang lagi sekali, orang tanya kita kenapa? Habis kenapa pula kita sembahyang? Kenapa kita rukuk? Kenapa kita sujud? Baik tuan-tuan, kita soal satu perkara lagi ialah, saya dengan tuan-tuan sekarang ni, kita ada segala apa yang ada hari ini. Kita ada isteri, ada anak, ada suami, ada cucu, ada sedikit harta, ada sedikit jawatan, ada kawan, ada semua sekali ni. Kemudian pula kita pula tuan-tuan boleh rukuk, boleh sujud, boleh sembahyang, boleh segala-galanya. Kenapa ni tuan-tuan? Kerana kita tu ada. Itu jawapannya dulu. Tahu tak? Kalau kita tak ada hari ni, tak ada kita kat masjid ni. Kalau kita tak ada hari ni, kita tak boleh nak kahwin. Kita tak boleh nak ada anak. Kita tak boleh nak ada harta. Kita tak boleh nak ada segala-galanya apa yang ada hari ni. Kita tu nak kena ada tu dulu. Siapa yang adakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang adakan kita. Soal sekarang ni, kalau yang ada ni, tuan-tuan nak bayar berapa yang ada ni? Ada ni? Yang ni pun tak bayar, tuan-tuan nak masuk syurga lagi? Tak ada lah, ini sahaja tanya soalan supaya saya sedikit berfikir, tuan-tuan berfikir. Ya, jangan kita kata subhanallah, rupa-rupanya di mana sebenarnya? Rupa-rupanya yang kita rukuk dan sujud ini, yang kita baca Quran, kita menderma, kita buat ibadah haji, segala-galanya ini untuk menunjukkan kita ni hamba kepada Allah, untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah sebab Allah tu adakan kita. Ada ni nikmat. Nikmat ni perlu syukur. Bagaimana nak syukur nikmat ada ni? Nak syukur nikmat ada ni dengan caranya kita memperhambakan diri pada Allah. Macam mana nak memperhambakan diri pada Allah? Dengan kita rukuk dan sujud kepada Allah, kita baca Quran Allah, kita pergi menggunakan ibadah haji kerana Allah, dan segala-galanya untuk Allah. Yang kita sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Yang ni tak payah terjemah dah tuan-tuan. Kita dah sedia maklum sekian lama. Maka kalau kita kata dengan apa yang kita buat selama ni, nak bayar yang ada ni pun tak terbayar. Lepas tu saya selalu tanya tuan-tuan, bukan apa ni pun benda ni soalan sama juga, tapi ada kerana tazkirah. Tazkirah ni kita ulang balik yang dah tahu lah ya. Takut-takut lupa. Betul ya? Dia manusia ni dua benda, jadi tak lupa. Ingat lagi tak yang saya datang dulu-dulu bagi tahu pada tuan-tuan? Ke dah lupa juga? Dah lupa. Ada dua benda je manusia tak lupa, tuan-tuan tahu tak? Ke tak tahu juga yang ni? Manusia ni dia tak lupa dua benda. Pertama, tidur, yang kedua makan. Manusia tak akan pernah lupa dua ni. Ya? Tuan-tuan pernah jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat, tuan, kenapa nampak letih, lesu ni? Dia kata, saya Haji, dah seminggu tak tidur. Kenapa tak tidur? Ada masalah apa? Bukan, lupa nak tidur. Pernah dengar? Sama juga tanya puan-puan macam letih, lesu je ni. Saya 3 hari dah Ustaz tak makan. Kenapa lupa nak makan? Pernah?
makan, tak pernah lupa. Tapi lupa Allah, lupa akhirat, lupa hidup ni ada dosa, ada pahala, lupa hidup ni ada halal, ada haram, lupa bahawa besok dah kita nak bertemu dengan Allah. Yang ni ramai yang lupa. Dan lupa salah satunya, kenapa tuan-tuan sekalian, salah satu benda yang kita lupa ialah adanya kita satu nikmat yang besar daripada Allah yang tak akan kita boleh bayar sampai bila-bila, dengan rukuk dan sujud kita. Sebab tu saya, tuan-tuan berkelip setiap hari. Berapa kali tuan-tuan berkelip setiap hari? Kita pun tak pernah kira. Baik, kalau Allah minta 10 sen sekali berkelip, tuan-tuan nak bayar berapa? Tapi Allah tak minta bayar. Tapi Allah minta apa? Allah minta syukur. Kerana berkelip ni nikmat. Ya, terbeliak biji mata tu azab. Kalau tutup terus, yang tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setakat ni berkelip. Berkelip ni nikmat perlu wajib tak syukur? Wajib syukur. Tuan-tuan nak syukur berapa di atas nikmat berkelip? Sedangkan tuan-tuan sendiri pun tak tahu berapa kali tuan-tuan berkelip. Tuan-tuan nak syukur berapa kali? Hembus nafas, tarik nafas. Hembus nafas, nikmat. Hembus saja tak boleh nak tarik, itu azab. Hembus dan tarik, dua nikmat. Kalau Allah minta 10 sen, tuan-tuan nak bayar berapa? Tapi Allah tak minta 10 sen, Allah minta syukur di atas nikmat. Waskuru ni'mat Allah. Ya, apa ada ayat tu? Ya, la in syakartum la azidannakum. Ya, sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambah lagi. Tuan-tuan nak bayar berapa? Kalau dengan nikmat nak bernafas ni pun tuan-tuan tak mampu nak bayar, tak mampu nak bersyukur, kerana terlalu banyak sangat kita bernafas, kita sendiri pun tak tahu berapa kali tarik nafas, bernafas. Denyutan jantung kita setiap kali berdenyut, dia adalah nikmat kerana dia pump darah kepada seluruh badan kita, menyebabkan kaki kita, tangan kita, kepala kita boleh berfungsi dengan baik sebab darah mengalir semuanya. Itu nikmat. Tuan-tuan nak bayar berapa? Ataupun tuan-tuan nak syukur berapa kali? Ataupun sudahkah tuan-tuan bersyukur dengan seluruh nikmat yang ada ini? Kalau belum tuan-tuan bersyukur dengan seluruh nikmat yang ada ni, tuan-tuan nak nikmat syurga lagi? Dengan yang ada ni pun tak syukur ke semuanya. Sebab tu saya nak bawa tuan-tuan untuk diri saya pada tuan-tuan. Akhirnya kita kena ingat bahawa hidup ini satu aja kunci dia, rahmat Allah. Kalau tak ada rahmat Allah, apa makna rahmat? Rahmat ni kalau kita terjemah yang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu, daripada rahmat kan? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Perkataan asalnya rahmat, iaitu kasih sayang, pemurah, kasihan belas. Maknanya saya ni, kalau kita semua ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dengan kemurahan Allah, lamalah kita ni mati. Tapi betapa murahnya Allah, tak pernah berkira dengan kita apa yang dia bagi. Cuma kita je yang berkira dengan Allah. Betul ya? Kira 20 kan 8. Kira betul ya? Kira tuan-tuan. Tapi masuk kira-kira 8 lagi ya. Ustaz dah datang awal sebab katanya 8.20. Tapi 8.25 mula. Okey lah. Jadi berhentinya pukul 9.15. 9.25 tak boleh? Berkira masuk tuan-tuan. Tak ada sanggup buka dia, tuan-tuan lama tak jumpa boleh dah. InsyaAllah pukul 9 suku kita berhenti lah. Dia tak boleh lama sangat mengaji tuan-tuan, nanti banyak ilmu pula. Tak adalah, ni sekadar tazkirah sesuatu yang tuan. Saya cerita sikit lah tuan-tuan. Saya pergi surau di Kota Kemuning. Hari minggu kedua lah, minggu kedua ataupun akhir minggu pertama gitu tuan-tuan, saya lupa. Pengurusi dia datang bisik dengan saya, Ustaz, tolong ingatkan sikit Ustaz pada dia orang ni. Saya ni Ustaz jemput 3 imam, satu daripada Mesir. Tu imam dia. Imam daripada Mesir ni tuan-tuan sekalian dia. 5, salah seorang daripada 5 ke 7 orang yang pakar Quran di Mesir. Memang suara subhanallah, merdu suara dia tu. Dia pakar Quran, pakar Quran. Imam kedua daripada Yaman. Tu dia suruh orang kaya belah sana. So elit lah. Imam pertama Mesir, imam yang kedua daripada Yaman, imam ketiganya pakar Quran UN, Dr. Luqman. Dengan tujuannya supaya nak sembahyang satu juzuk satu malam. Tu dia tujuan dia. Tu yang ambil kori-kori yang hebat tu, supaya orang ni tak itulah ya. Akhir sekali semalam pertama kata dia, Ustaz, kita buat satu juzuk. Malam kedua 2/3 tak datang, 2/3 tak datang.
Tak tahulah, dia kata saya dengan dia boykot. Kemudian malam ketiga hantar wakil, ya, minta dia supaya kurangkan bacaan. Ya Allah, ya, berkira dengan Allah Ta'ala. Yalah, tuan-tuan, tak tahulah kadang-kadang kita sebenarnya begini. Nak sembahyang satu juzuk, sembahyang je lah. Ya, kita bukan imam tu dia ada imam dia. Kita letih, kita duduk aja. Ya. Letih, angkat takbir, penat tuan-tuan sekalian. Sebab imam baca panjang sangat, duduklah. Tak boleh duduk, baring. Kan Allah bagi peluang. Jangan pula kita hantar wakil. Yang hantar wakil musuh. Alasan, apa cerita alasan tu Haji? Saya tanya. Dia kata macam-macam alasan. Sakit lutut lah, anak-anak sekolah lah. Macam-macam tu betul dia bagi alasan. Lepas tu, tinggal satu muka lah dia. Baca satu muka. Akhir sekali baca satu muka untuk satu rakaat. Dia datang hantar wakil lagi. Minta kurangkan lagi. Allah Rabbi. Yang tu tuan-tuan sekali saya begitu, saya bagilah sikit ya. Saya tanya, tuan-tuan ni nak masuk syurga ke? Orang jawab, semua jawab nak masuk syurga. Saya kata, syurga siapa nak masuk? Syurga Allah lah, Ustaz. Allah mana? Nak bagi masuk syurga macam orang macam tuan-tuan ni, berkira dengan Allah. Allah tak pernah berkira pun dengan kita. Lagi pun bukan kita yang baca, imam yang baca. Jangan ada orang nak sembahyang kita kan, kita nak sembahyang pendek, kita sembahyang sekadar mana kita nak, sekadar mana kemampuan. Kan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan kita. Boleh tuan-tuan ya? Kan tuan-tuan nak kira juga? Tak ada lah. Jadi macam mana nak berhenti pukul berapa? Sudah. Jadi tuan-tuan kena jawab, gini lah Ustaz, ikut Ustaz lah nak berhenti pukul berapa lah. Bagus tak berkira dengan Allah. Tuan-tuan kita berkira masa dengan Allah, rakaat kita berkira dengan Allah, baca Quran kita berkira berapa muka dengan Allah. Akhirat nanti kalau Allah kira kita, tuan-tuan, guru saya pernah sebut, Allah ni kalau dia hisab dalam bahasa Arab, kalau dia kira saya dengan tuan-tuan, tak ada seorang boleh masuk syurga. Kalau betul-betul dia kira, setiap saat dia kira, setiap detik dia kira, kemana kita pergi dia kira, sepatah perkataan pun dia kira, sepatah perkataan yang kita bercakap dia kira, yang kita dengar pun dia kira, satu benda kita lihat, tengok pun dia kira, duit 10 sen, 5 sen pun dia kira. Tuan-tuan rasa nak masuk syurga kalau dia kira kita. Subhanallah. Tapi tak apalah, walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, ni mukadimah baru ni, tak baca lagi ni. Tak masuk tajuk lagi ni. Cuma saya nak bagi tahu, itulah di antara yang Nabi pesan pada saya, pada tuan-tuan. Apakah rahsia hidup ni tuan-tuan? Kenapa kita sembahyang 8 rakaat? Tak ada masalah 8 rakaat. Tapi harap-harap Allah kasihan dengan kita. Kita baca sekadar mana kita mampu Al-Quran, yang pastinya Allah kasihan dengan kita. Pak tuan-tuan sekalian, kita datang sini, tuan-tuan kita tahu, semua kita disibuk, semua kita dipenat, kita dahaga, macam-macam cerita, kita banyak kerja. Tapi kenapa kita rukuk dan sujud juga pada Allah? Harap-harap Allah kasihan pada kita. Kenapa? Kerana sekadar nak bayar, memang tak cukup. Ni rumah tuan-tuan sekitar ni dah harga berapa ni? Berapa luahnya? Saya pernah tanya dulu, supaya saya kata, dah datang dulu-dulu lah. Saya kata, rumah sekitar ni dah jadi harga berapa dah? Dah setengah juta lah harga ni. Ya, lebih kurang. Ni sekitar. Luah dia berapa? 20 kali 70. Rumah yang luah 20 kali 70 ni, harga setengah juta. Berapa lama ambil masa bayar? 15 tahun, 20 tahun. Begitulah kongkonya. Jadi tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan tahu tak syurga luah berapa? Dah tahu kan? Luah berapa? 7 petala langit, 7 petala bumi. Pada dalil surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, hendaklah kamu bersegera wahai manusia. Berlumba-lumba, jangan lambat-lambat. Ila maghfiratin, mendapatkan keampunan daripada Allah. Wa jannah, dan dapatkan sebuah syurga. Kita nak kurang-kurang kena dapat sebuah syurga, nak kena layak untuk sebuah syurga. Kalau tak dapat sebuah syurga, dia ada sebuah lagi. Nak cerita juga? Tak boleh cerita itu. Satu syurga ni arduhas samawati wal ard. Terbentang luasnya arduhas samawati wal ard. Luas 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau rumah yang ada 20 kali 70 ni tuan-tuan, setengah juta tuan-tuan nak kena bayar harga dia. 20 tahun tuan-tuan ambil masa nak bayar dia. Tuan-tuan nak bayar berapa syurga luas 7 petala langit, 7 petala bumi? Tuan-tuan nak bayar berapa? Berapa lama masa tuan-tuan nak ambil masa? Subhanallah. Sebab tu saya tanya tadi, memang nak masuk syurga dengan 8 rakaat. Cukup ke 8 rakaat nak bayar syurga? 8 kali 30 baru 240. Kalaulah kita ada 240 ni nilainya juta lah. Jadi baru 240 juta. Luas 7 petala langit nak bayar 240 juta. Subhanallah. Boleh ya?
Tapi kan ini pun dah cukup dah, boleh boleh berhenti dah. Ni tuan-tuan tazkirah dah ni. Sungguh saya cakap, apa lagi nak tazkirah? Biar saya sedar, saya insaf, apa yang kita buat tuan-tuan, teruskanlah apa. Tapi dalam masa yang sama, ya Allah, kasihanlah dengan kami, ya Allah. Kan kamu tak kasihan dengan kami, ya Allah, tak ke mana hidup kami, ya Allah. Cuma malam ni, tapi saya nak habiskan hadis tadi. Nanti tak habis pula hadis yang saya baca tadi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata tadi, wa'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu, bahawa sesungguhnya lan yajwa ahadun minkum bi amali, tidak ada seorang pun di antara kamu buat selama-lamanya akan masuk syurga dengan kadar amalan dia. Qalu, lalu sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah kamu sama wahai Rasulullah? Nabi jawab, wala ana, aku juga sama. Tengok tuan-tuan, Nabi juga kata dia juga sama dengan kita, tak akan masuk syurga dengan kadar amalan Nabi. Siapa Nabi ini tuan-tuan? Manusia paling takut dan bertakwa kepada Allah. Maknanya satu rakaat Nabi atau satu takbiratul ihram Nabi tidak akan sama selama-lamanya dengan seluruh takbiratul ihram kita. Kenapa? Kerana Nabi ini manusia paling khusyuk, manusia paling takwa, manusia paling takut pada Allah. Dan manusia itu pula manusia yang paling mulia di sisi Allah, kekasih Allah, ketua Nabi, ketua Rasul. Itu pun dia kata, wala ana, aku juga tak akan masuk syurga dengan amalan aku, illa kecuali an yataghammadani Allah bi rahmatihi minhu wa fadlihi. Riwayat Imam Muslim. Kecuali aku ini, kata Nabi, diliputi oleh rahmat Allah dan kurniaan daripada Allah. Ya, siapa Nabi ini tuan-tuan? Kata ulama, miftahu babi rahmatillah, anak kunci rahmat Allah. Mana dalil? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat. Ya. Yang Nabi bawa itu pun rahmat. Jadi kalau diri Nabi itu rahmat, yang Nabi bawa itu rahmat, Islam Nabi bawa itu rahmat, Quran yang Nabi bawa itu rahmat, pun tak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Siapa saya dengan tuan-tuan dan puan-puan? Nak harap 8 rakaat? 8 rakaat ni tuan-tuan sekalian, 240 rakaat ni setahun. Itu yang kita dengar cerita Rabi'atul Adawiyah. Ya, puan-puan tahu ya, Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah yang perempuan, satu malam 300 rakaat. Satu malam 300 rakaat. Kita sebulan tak boleh nak lawan. Tapi adakah rakaat itu membawa dia ke syurga? Tidak. Kenapa begitu sekali dia betul-betul lumpuh? Dia harapkan kasihan belas Allah. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita berdiri sampai lemah pun tak apalah, janji Allah kasihan dengan kita. Ya, kita baca Quran sampai tersentak gitu tuan-tuan, tak apalah, janji Allah kasihan dengan kita. Ya, kita datang pagi-pagi, bukannya kita ni tuan-tuan bukannya sehat sangat, tapi subuh-subuh kita datang juga tuan-tuan sekalian, harap Allah kasihan dengan kita. Gitulah tuan-tuan. Cuma ni saya nak baca ringkas dah tuan-tuan, ni masuk pun dah, dan itu saya nak baca ringkas pada tuan-tuan. Tuan-tuan tolong rujuk balik. Saya tak nak baca semua sebab kita tazkirah. Ya, tuan-tuan rujuk balik ayat 156 hingga 157 Suratul A'raf. Yang ni syarat-syarat nak dapat rahmat. Ya, walaupun kita sembahyang, kita puasa, kita merayu, kita merintih, tak cukup syarat ni, tak akan tergolong dalam golongan mendapat rahmat. 156 hingga 157 Surah Al-A'raf. Okay, ya, tuan-tuan rujuk balik ya. Tapi saya nak baca perenggan-perenggan yang pendek-pendek pada tuan-tuan. Baik. Dia ayat ini bermula dengan waktu berlana fi hazihi dunya hasanah. Ya, tapi saya nak ringkaskan. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Allah kata apa tuan-tuan? Wa rahmati, rahmat aku ini, iaitu kasih sayang aku ini, kata Allah. Dalam bahasa Arabnya rahmat, kita pun dah faham, tak perlu kita terjemah dah. Rahmat aku wasi'at, luas, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Maknanya seluruh makhluk Allah ni, ya tuan-tuan sekalian, meliputi rahmat, diliputi oleh rahmat Allah. Tuan-tuan, apa makna rahmat? Kasihan Allah, kasihan belas Allah. Maknanya saya dengan tuan-tuan ni, kalau Allah tak kasihan pada kita, lama dah kita mati. Kalau Allah tak murah dengan kita, lama dah kita tak ada datang ke dunia. Sama juga dengan binatang yang melata, tumbuh-tumbuhan yang ada. Sebab tu Allah kata wa rahmati, rahmat aku wasi'at, luas, kulla syai'in, meliputi seluruh segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka aku tetapkannya. Aku tetapkan rahmat ini lilladzina yattaqun, hanya kepada orang-orang yang yattaquna, perangai mereka ialah perangai-perangai orang yang bertakwa. Tuan-tuan, saya suka terjemah gitu bukan apa? Bagi saya yang kita belajar dulu, tuan-tuan masa tuan-tuan dan puan-puan ada belajar tak sikit-sikit bahasa Arab? Ada tak belajar sikit-sikit ya? Ke sikit pun tak belajar.
Jangan tuan-tuan, siapa-siapa tak belajar bahasa Arab, dia masuk syurga termenung. Ya, kenapa termenung? Sebab ahli syurga cakap Arab. Satu lagi, kalau saya dengan tuan-tuan mati malam ni, wa'iyazbillah lah, kita minta jauh juga. Sebab banyak lagi kita nak bertaubat pada Allah, nak beribadah pada Allah. Tapi manusia ni kan dia mati, dia dipindahkan daripada dunia ke alam barzakh. Malaikat dah mula cakap Arab dah. Tuan-tuan ingat tak soalan mereka tu? Malaikat tanya, man rabbuka? Bahasa Malaysia ke bahasa Arab? Tuan-tuan tak boleh jawab, sudah tuan-tuan termenung. Dia kena belajar sikit-sikit bahasa Arab. Harap-harap ya kita boleh jawab lah. Walaupun kita sembahyang pun dah cakap Arab, baca Quran pun Arab. Itulah yang kita harapkan. Sebab tu kalau tak sembahyang, tak baca Quran, nak harap apa? Nak harap kita mulut kita boleh jawab bila mengaji bahasa Arab. Boleh ya tuan-tuan? Tapi tak apalah, Allah guna perkataan di sini. Sama juga la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ni, dia bukan diterjemah moga-moga kamu bertakwa. Betul terjemah tu, tapi dia tak tepat. Sebab Allah tak guna perkataan takwa kat situ. Walaupun memang makna dia takwa, tapi perkataan dia tak guna takwa. Takwa tu kata sifat. Allah juga tidak guna orang-orang yang bertakwa. Isim, kata nama. Allah guna satu perkataan dari segi perbuatan. Itu yang saya tanya tuan-tuan, ada tak belajar bahasa Arab? Mana-mana perkataan dalam Quran yang mula dengan huruf ta, la'allakum tattaqun, moga-moga dengan sebab puasa ni kamu, wahai orang beriman, kata Allah, tattaqun, berubah fi'il kamu, berubah perangai kamu, tingkah laku kamu menjadi orang yang tingkah laku orang-orang bertakwa. Sebab tu bila mana mula je puasa, tuan-tuan berubah perangai, berubah tingkah laku. Tuan-tuan perasan tak? Puan-puan perasan tak? Ya, bila mana mula puasa, berubah. Ya? Sampai hari ni tak berubah-ubah lagi. Berubah, tuan-tuan ya. Pertama berubah waktu makan, waktu tidur. Yang kedua, tidur ni fi'il, perbuatan. Makan, perbuatan. Dia akan terubah dua. Dia tidur sedikit, makan sedikit. Perasan tak? Tetapi rukuk dan sujud banyak. Inilah perangai orang bertakwa. Sebab tu dia tulis kat sini, ya, aku hanya tetapkan rahmat aku ini. Yang pertama sekali untuk siapa? Syaratnya lillazina yattaqun, untuk orang yang berubah perangai dia menjadi perangai orang bertakwa. Apakah perangai orang bertakwa? Dia sedikit tidur. Apakah perangai orang bertakwa? Dia sedikit makan. Apakah perangai orang bertakwa? Dia banyak baca Quran. Apakah perangai orang bertakwa? Dia banyak rukuk dan sujud kepada Allah. Apakah perangai orang bertakwa? Dia tak kedekut harta dia. Sebab bulan ni dia bayar fitrah. Dan baru ni bayar zakat. Yang tu zakat yang biasa, yang ni zakat fitrah. Dia akan bayar juga walaupun dia dah bayar zakat sebelum ni. Kenapa? Orang bertakwa sifat dia pemurah. Yang ni yang pertama tuan-tuan. Jadi moga-moga saya dengan tuan-tuan doa kepada Allah, kita doa kepada Allah supaya Allah dah ubah perangai kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan sebab syarat ni, barulah syarat dapat rahmat. Kalau saya dengan tuan-tuan tak berjaya merubah perangai kita, dia panggil perangai lama. Ya, tak ada cerita nak perangai lama kan? Perangai lama malah datang surau. Perangai lama bulan Ramadan ni baru rajin. Alhamdulillah lah. Tapi orang kata, oh, ustaz, orang rajin pun dia marah juga. Orang tak datang. Bukan. Jangan kita datang surau pada bulan Ramadan sahaja. Sebab apa? Sebab kita risau dia balik perangai lama. Bulan Ramadan banyak baca Quran. Lepas Ramadan, perangai lama. Bulan Ramadan datang surau. Lepas Ramadan tinggalkan surau. Ini perangai lama. Perangai lama ni perangai bukan bertakwa. Sebab tu Allah ubah kita supaya ramai-ramai datang ke surau, sujud ke ramai-ramai, rukuk ramai-ramai. Kan apa? Nak ubah perangai kepada orang bertakwa. Dalam bahasa Arab dinamakan fi'il. Kita tahu tak apa kita ringkaskan. Yang kedua, dia syarat yang kedua orang dapat rahmat ialah wa yu'tuna zakat. Orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Yang kita bulan ni jangan lupa. Tuan-tuan sekalian. Baik, yang tu tak ada huraian banyak. Kemudian wallazina hum bi ayatina yu'minun. Orang yang ketiganya, golongan yang ketiganya ialah orang-orang yang hum, mereka kata Allah, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, iaitu Al-Quranul Karim. Yu'minun, mereka beriman dalam bentuk apa? Kalau kita terjemahnya, mereka menunjukkan sikap beriman, perilaku yang beriman. Allah nak dalam bentuk perbuatan, tuan-tuan. Allah tak nak dah lagi pada kita ni bulan Ramadan ini ialah cakap mulut. Ya? Ingat tak ayat Quran surah Baqarah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Wa minan nas, ada di antara manusia ni yaqulu. Apa makna yaqulu? Dia cakap mulut. Yaqul, dia berkata, dia cakap mulut. Amanna billah, kami beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, kami beriman hari akhirat. Tapi sebenarnya dia di sisi Allah, Allah kata wa ma hum, tidaklah mereka itu mukminin, orang-orang mukmin. Bukan. Kenapa? Kerana cakap mulut. Jadi Allah nak tengok apa kita bulan Ramadan ini untuk dapat rahmat. Allah nak tengok tingkah laku kita, membuktikan keimanan kita kepada Quran. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Quran ini salah satunya peraturan. Peraturan sembahyang, peraturan puasa, peraturan bermuamalah, peraturan, macam-macam peraturan. Dan Allah didik saya dengan tuan-tuan bulan Ramadan ni kemuncak berada dalam peraturan Allah. Sehingga Allah minta kita semua ni ikut peraturan halal. Tak tahu pasal. Allah tak bagi kita makan dan minum. Makanan yang mana? Makanan yang halal. Yang mana? Yang kat rumah kita. Minuman di rumah kita. Yang mana yang halal? Yang haram, bulan lain pun Allah tak bagi makan. Ke bulan lain boleh? Dah. Ya Allah minta kita tahan makan, tahan minum. Makanan yang mana? Yang halal. Minuman yang halal lah. Kalau minuman yang haram, bukan bulan Ramadan saja Allah tak bagi makan, bulan lain pun Allah tak minta kita makan. Allah larang kita makan, Allah haramkan kita makan. Allah larang kita melakukan hubungan suami isteri di siang hari. Isteri siapa? Isteri masing-masing lah. Yang akad nikah sah. Kenapa tak tanya? Dulu kata sah. Tak pernah tanya. Ada wali, ada saksi, Pak Imam pun kata sah, saksi kata sah. Tiba-tiba siang hari tak boleh pula. Kenapa? Allah nak latih kita dalam bab perkara halal. Sebab tu bulan Ramadan ni ayat berapa ya? Ayat 186 tak silap saya. Surah Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyam. Uhilla lakum lailatas siyam lirafasu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam Ramadan. Ya, malam-malam Ramadan. Isteri-isteri kamu dihalalkan. Walaupun siang hari itu diharamkan. Kenapa? Tak apalah, kita tak payah baca sebab panjang sangat. Saya nak baca yang paling bawah. Allah kata wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan dengan isteri kamu ketika mana kamu beriktikaf di masjid. Ya, kadang-kadang kita nak iktikaf 10 hari ni, bawa isteri sama. Ya, jangan buat hubungan kat masjid. Ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sebab tilka hududullah. Kerana itu adalah hudud Allah. Tapi kalau nak cakap hudud dia panjanglah pula. Tapi saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan cakap hudud ni disandar kepada selain Allah. Jangan guna perkataan hudud kemudian nak sandar pada selain Allah. Allah telah sandarkan pada diri dia. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ya. Itu adalah hudud Allah. Apa makna hudud? Hudud ni ialah batasan. Baik, kalau dengan isteri sendiri pun Allah letak satu batasan. Macam mana dengan yang lain? Kalau dengan harta sendiri pun Allah letak batasan. Bagaimana dengan harta orang lain? Maka Ramadan ini merupakan kemuncak pentarbiahan, pendidikan dalam apa? Dalam bab mematuhi peraturan Al-Quran. Buat tuan-tuan. Hudud plural. Singular dia had. Had. Hak dah jadi bahasa Malaysia. Satu-satunya jabatan di Malaysia ni yang telah melaksanakan hukum had. JPJ, hak kelajuan jalan raya. Tak sedar kau punya orang ni tuan-tuan ni. Dia tahan kita. Kenapa tuan tahan saya? Sebab tuan dah melanggar hak kelajuan. Oh, ada hukum hudud dia. Bukan hudud, hak. Hak tu singular. Hudud tu plural, tak ngaji bahasa Arab tu. Bukan tuan-tuan yang itulah ya. Lama dah dia duduk ambil duit. Sebab apa? Sebab langgar hak. Oh, kalau langgar hak yang dia tentu, dia denda. Hak Allah tak nak ikut. Inilah perangai manusia bermuka-muka dengan Allah. Minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan ada kerja kat JPG ke? Saya bukan kata tuan-tuan, JPG. Ustaz ni katakan saya tak, tuan-tuan jangan terasa pula. Jadi tak kata dia bahawa rupa-rupanya manusia ni dari sudut kepentingan diri dia, dia ambil perkataan itu, dia guna hukum itu. Kenapa sama? Sebab dah langgar batasan. Batasan apa? Batasan hak kelajuan dan jalan raya. Sama juga Allah dengan kita. Allah ni tuan-tuan, dia ada hak dia ada batasan dia. Dia nak jaga nyawa kita, dia letak satu batasan. Dia nak jaga harta kita, dia letak batasan. Dia nak jaga maruah isteri kita, anak kita, dia letak hak batasan. Inilah langgar batasan tu kena hukum. Tu dah namanya hukum hudud. Hukum apa? Hukum melanggar batasan
yang telah ditentukan oleh Allah. Mana dalil? Suratul Baqarah 186. Tilka hududullah fala ta'taduha. Kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah memperjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, moga-moga tattaqun, kalau bertakwa. Rupa-rupanya batasan ini untuk meletakkan kita orang yang bertakwa. Kenapa? Sebab dengan takwa ni kita akan dapat rahmat. Okey, sikit lagi tuan-tuan ya. Sikit lagi saya. Dia pukul berapa? Pukul 9. Panjang lagi masa dia. Cukup lah tuan-tuan, dia tak boleh banyak sangat. Sehingga nak habis lah. Allah, moga-moga gitulah tuan-tuan ya. Harap-harap saya, harap tuan-tuan, Allah bagi rezeki kepada kita hidup dalam batasan Allah yang telah ditentu oleh Allah. Bumi ini milik Allah. Saya dengan tuan-tuan milik Allah. Harta benda yang ada atas muka dunia milik Allah. Sebab tu Allah letak batasan. Kenapa kita tak tanya kenapa Allah pandai-pandai buat batasan? Siapalah tuan-tuan. Dan ini dah kita cukup memahami. Sebab tu saya nak ulang balik. Siapa akan dapat rahmat? Wallazina, orang-orang yang mereka di ayatina, dengan ayat-ayat kami, yu'minun, mereka menunjukkan bukti keimanan dari sudut tingkah laku, praktikal, amali. Boleh tuan-tuan. Baik, kemudian saya nak ringkaskan ayat tu 157 tu. Saya nak baca daripada perkataan Al-Lazi juga. Ya. Siapakah lagi yang akan dapat rahmat? Allazina, orang-orang yang yattabi'una, mereka mengikut. Ya, secara praktikalnya, secara fi'ilnya, secara perbuatannya, seluruh perbuatan mereka ini yattabi'una, mereka mengikut ar-rasul an-nabiy al-ummi, rasul iaitu nabi yang ummi, iaitu Nabi Muhammad. Jadi saya nak kena tuan-tuan dengan anak cucu kita semua sekali tolong semak balik, adakah setiap perbuatan kita dah ikut Nabi? Kalau setiap perbuatan kita ikut Nabi, kita berada dalam rahmat Allah. Kalau terkeluar daripada tak ikut Nabi, tak ada rahmat di situ. Cara kita makan ikut Nabi lah. Cara kita tidur ikut Nabi lah. Cara kita berpakaian, cara kita berumah tangga, cara kita berekonomi, cara kita segala-galanya total yang kita sebut berpolitik, apa lagi? Bersukan, bermuamalah, semua sekali dalam hidup ini ikut Nabi lah. Kalau tak ikut Nabi, tak cukup syarat yang keempat nak dapat rahmat. Ya, jadi tolong ni yang keberapa lagi? Saya pun tak ingat. Yang keempat ya. Yang keempat. Ya, tak ikut Nabi dalam setiap perkara, tuan-tuan sekalian, sebab tu dah pastikan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan sekalian, dia senarai. Ya, dia senarai. Akhir sekali bila mana Nabi wafat, dia pergi tanya lagi anak dia, wahai Aisyah, boleh tak kamu bagi tahu pada ayah ni, apakah lagi yang ayah tertinggal? Yang Nabi buat, ayah tertinggal. Mungkin ayah terlepas pandang. Maknanya dia teliti tuan-tuan satu. Lepas tu saya harap-harap Allah bagi rezeki pada kita. Kadang-kadang kita lupa. Yang ni kita kata kita lupa. Nah, yang tadi buka puasa tadi, ikut Nabi ke ikut siapa tadi? Dia ada dua. Kalau tak ikut Nabi, ikut kita. Lepas tu kadang-kadang orang ni, tuan, kenapa tuan macam ni? Ikut saya. Siapa tak ikut dia? Dia kena ikut Nabi. Dia sendiri pun tak boleh ikut diri dia. Dia kena ikut Nabi. Barulah dia ada dalam rahmat. Kalau tidak, tak ada rahmat. Kenapa? Kerana Nabi itu rahmat. Sebab tu tuan-tuan, man solat alaiya, Nabi ni bukan setakat kita ikut dia, kita selawat saja pada dia. Ya, man solat alaiya salatan, siapa yang selawat kepada satu selawat, sallallahu alaihi asyara, terus Allah akan selawat kepadanya, iaitu Allah rahmat dia dengan 10. Selawat bukan ikut satu lagi. Kalau ikut satu persatu, lagilah tuan-tuan kita dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga Allah rezeki kita. InsyaAllah seterusnya saya nak baca pengajian paling bawah sekali. Ya, fallazina amanu bihi, orang yang akan dapat rahmatnya ialah fallazina, ialah orang-orang yang amanu bihi, yang membuktikan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ada bukti. Dia bukan cakap-cakap mulut, dia ada bukti, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa azzaru, orang yang muliakan Nabi. Tuan-tuan ya, harap-harap Allah ni sedang nampak dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, kita rasa mulia pada Nabi. Sama ada Nabi ni tuan-tuan lama dah wafat, tapi hati kita, jiwa kita tetap rasa mulia pada Nabi. Dan kita muliakan apa yang Nabi muliakan. Islam itu mulia di sisi Nabi. Quran itu mulia, maka kita muliakan. Ya, anak yatim itu mulia, maka kita muliakan. Orang miskin itu Nabi pandang mulia, maka kita muliakan. Yang ni kita kata muliakan Nabi. Diri Nabi itu kita mulia, ajaran yang Nabi bawa itu kita rasa mulia, sebab Allah sedang memandang dalam hati saya dengan tuan-tuan. Dalam satu sabda Nabi kata apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah ni, dia tidak pandang pada rupa paras kamu.
La yanzuru ila suwarikum. Allah tak pandang pada rupa parah kita. Handsome setakat mana pun Allah tak pelik, dia yang cipta kita. Dia cantik setakat mana pun Allah tak pelik dia. Dia yang bagi anugerah itu pada kita. Wala amwalikum. Allah juga tidak pandang pada harta benda kamu. Kita kaya setakat mana pun tuan-tuan, Allah yang bagi. Kau nak belagak dengan Allah, nak sombong dengan Allah. Tapi ada orang gitu lah tuan-tuan. Yang betul-betul dia kaya, tak mau dah datang masjid dah. Buat apa datang masjid, duit banyak. Ya. Itulah biasanya. Tapi tidaklah pada tuan-tuan, insya-Allah tidaklah. Kita bukan nak kata sama-sama, tapi sampai satu tahap bimbang-bimbang. Dalam diri kita ni dengan sebab kaya sangat, tak cukup dah, tak perlu pahala. Dia sembahyang kat masjid, dapat 27. Sembahyang kat surau, berjemaah, dapat 27. Tapi dah duit banyak, sembahyang kat rumah je lah, dapat 1 okey lah, duit dah banyak. Ya. Jangan tuan-tuan sekalian. Tapi Allah tak pandang pada harta kita. Walakin akan tetapi yang zuru ila qulubikum. Allah sekarang ini dia guna fi'il mudhari'. Itu yang saya sebut sikit bahasa Arab. Yang zuru ni fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Perbuatan yang memberi makna sekarang dan akan datang. Maknanya Allah ni sekarang ini yang zuru ila qulubikum. Dia sedang memandang ke dalam hati-hati kamu. Ada Allah nampak dalam hati saya, tuan-tuan sekalian, dalam hati tuan-tuan, dalam hati anak-anak kita, anak isteri kita. Rasa mulianya Nabi Muhammad. Rasa mulianya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia Qurannya. Dan rasa mulia orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Yang kita sebut tadi, anak yatim dan orang miskin. Sebab tu sampai satu ayat dalam Quran, Allah tanya Nabi Muhammad, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Wahai Nabi Muhammad, Ara'aita, tidakkah kamu perhati? Ada di antara umat kamu ni yukadzibu bid-din, dia mendustakan agama. Dia menipu dia kata dia beragama. Dia tidak beragama. Kamu tengok tak? Ada. Ara'aita. Kamu tengok tak? Kamu perhati tak? Yang siapa yang macam tu? Allazi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu tuan-tuan semua ingat ayat ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian kena ada dalam perasaan hati saya, hati tuan-tuan rasa mulia dengan apa yang Nabi muliakan. Para alim ulama ni tuan-tuan, Allah muliakan. Jangan kita cuba main-main dengan alim ulama, nak lawan alim ulama, nak pelekeh alim ulama. Tapi saya selalu sebut tuan-tuan macam saya ni ustaz. Dia bukan ulama. Ustaz lain. Ya, bukan ramai yang majoriti sekarang ni ustaz. Yang majoriti lagi yang baru nak start. Adalah tu saja tambah je tuan. Majoriti ni ustaz. Ya. Tapi ulama, tuan-tuan kalau berdepan dengan ulama jangan. Ya. Ulama ni pewaris Nabi. Yang Nabi muliakan, yang Allah muliakan. Yang ada jaminan apa? Jaminan bahawa mereka ni orang yang paling takut pada Allah. Saya dengan tuan-tuan ni tak ada jaminan. Kecuali kita ulama. Tapi ulama ni ada satu ulama yang orang kat dia ulama tu satu lagi memang dia orang tak panggil ulama, tapi di sisi Allah dia ni orang alim. Sebab tu kadang-kadang kita sama-sama kita nak kena hormat juga. Kok kita duk lekeh dia di sisi Allah tu wali pokoknya habis kita. Jangan tuan-tuan, sebab tu kena hormat sama-sama, kita nak kena hormat orang mukmin. Kenapa kan itu yang Nabi muliakan. Tak apalah tuan-tuan sedikit yang kita nak suruh. Kadang-kadang kalau nak cerita pun banyak sangat kadang-kadang. Nanti lama tak datang salah isu pula. Allah Rabbi. Nak kata apa tuan-tuan? Ni sibuk nak tukar pemimpin dah. Ini isu semasa. Tukarlah tuan-tuan, nak tukar siapa pun tak apalah. Jadi ada kebaikan bagi saya lah. Tapi orang yang kita tukar ni tuan-tuan, siapa sahaja sekalipun, kalau bukan ulama, dia tak ada jaminan takut pada Allah. Tak ada jaminan. Bukan kita kata dia tak takut Allah, tak. Oh, kalau macam tu ustaz kita orang ni biasa ulama je lah dia takut Allah. Tidak, kita pun takut juga. Sesiapa pun takut Allah. Tapi tak ada jaminan yang kita ni betul-betul takut. Ada pun ulama ni Allah jamin dia. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Lagipun Allah tak kata dia ni khauf. Allah guna yakhsha. Yakhsha ni dia bukan khauf. Khauf ni takut. Mungkin saya dengan tuan-tuan khauf, takut. Dia ada istilah dalam bahasa Quran tuan-tuan. Jadi kita sebut bahasa Quran. Khauf, takut. Takut apa? Takut azab Allah. Tapi ulama dia bukan takut azab Allah. Dia panggil yakhsha. Yakhsha ni bukan takut azab, takut kepada Allah itu sendiri. Jadi tak tukar tak ada masalah, tuan-tuan tukar sama-sama pun. Tapi tidak ada jaminan dia itu takut pada Allah. Apabila orang yang diangkat itu tidak ada jaminan takut pada Allah, maka musibahnya sama. Cuma mungkin yang lain sikit berbeza. Buat tuan-tuan ya? Okey dah, kena orang sikit lagi. Cukup lah tu. Itulah tuan-tuan.
Maka pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Kemudian wa nasaru. Syarat seterusnya. Saya pun tak ingat yang berapa. Tuan-tuan cantik sendirilah ya. Yang ketujuh, wa nasaru, orang yang akan dapat rahmat. 5 minit lagi tuan-tuan, 5 minit lagi. Ayat 5 minit lagi. Wa nasaru ialah orang yang bantu Nabi, tolong Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni bulan ni kita bincang bulan ni perang Badar. Dah tahun pertama difardukan puasa. Tuan-tuan tahu dah, perang Badar tuan-tuan dah tahu maklumat dia. Tahun pertama difardukan puasa. Tuan-tuan ingat lagi, tuan-tuan tahun pertama tuan-tuan puasa. Apa cerita? Tahun pertama puasa dulu. Tak ingat? Paling lupa dah tuan-tuan. Tak ingat kan? Tahun pertama masa kita puasa, ya Allah, 10 kali minta nak buka dengan mak. Tahun pertama puasa. Sekarang okey dah tak? Aku rasa nak berbuka dah. Okey dah sekarang ni. Kalau nak berbuka dah cari pasal lah tuan-tuan dengan Allah. Ya? Ini tahun pertama umat Islam berpuasa. Keluar bukan nak berperang, bukan nak pergi perang, nak sekat satu kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan. Harap-harap dapat harta. Harta yang mana? Harta yang ditinggalkan di Mekah, yang dirampas oleh itu. Tiba-tiba Allah tukar perancangan Nabi. Ya Allah berdepankan Nabi dengan tentera yang begitu besar bilangan dia. Sebab apa? Kenapa semua itu? Kerana Islam. Kalau hijrah, marilah kita bincang. Nabi jalan 400 km daripada Mekah ke Madinah, lebih kurang 400 km. Tuan-tuan sekalian, jalan kaki, tidur dalam gua. Kenapa? Kerana Islam. Sebab tu di sini ditulisnya wa nasaru, kamu kena tolong Nabi. Maka kita tanya pada ulama, macam mana nak tolong Nabi? Nabi dah wafat. Maka tolong sebarkan Islam yang Nabi bawa. Tolong perjuangkan Islam yang Nabi bawa. Tolong pertahankan Islam yang Nabi bawa. Jangan sampai orang hina Islam yang Nabi bawa. Islam itu mulia. Tuan-tuan, sebab tu ada seorang ulama, dia kata, "Maza qadam tadi dini Islam." Apa yang tuan-tuan buat untuk agama Islam? Kristian bertumbuh lumuh, tuan-tuan mempertahankan agama dia, menyebarkan agama dia. Kita apa kita buat untuk Islam? Maka kalau tuan-tuan tidak ada saham sedikit membantu Nabi, dengan arti kata membantu Islam, menegakkan Islam, menegakkan Al-Quran yang Nabi bawa, tuan-tuan tak cukup syarat nak dapat rahmat. Tapi macam mana Ustaz? Kadar kemampuan, tuan-tuan boleh bantu apa? Yang mengajar yang apa? Yang menulis lah. Yang boleh bagi derma lah. Yang apa tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan boleh bantu sedikit? Mengikut kadar kemampuan. Moga-moga Allah tak tanya kita, kamu buat apa dengan Islam? Orang tidak Islam, kamu duduk saja. Ini orang nak buat, nak sanakan hukum Allah ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada buat apa? Kita tak setuju juga. Saya sokong Ustaz, tapi apa lagi tadi? Jangan bergurau tuan-tuan dengan Allah. Yang pihak ni itu cerita lain. Ceritanya hati saya dengan tuan-tuan iman pada Quran. Maka ada pihak nak buat hukum Quran. Dia ada kepentingan Ustaz. Dia ada kepentingan, itu dia punya pasal dengan Allah. Itu dia punya kerja dengan Allah. Soal kita dengan Allah, hati kita iman dengan Allah. Tahu tuan-tuan? Tu kita nak tu saja je, tu nak cari nama je tu. Itu dia punya pasal dengan Allah. Akhirnya ada tahu soal dia satu-satu kalau dia cari pasal dengan Allah. Kita tidak. Tuan-tuan nak kira nanti. Nampak tuan-tuan? Kenapa ni? Kerana nak tolong Nabi. Betul-betul lumuh Nabi Muhammad SAW sampai ikat batu di perut. Kenapa berlapar? Kenapa? Kerana Islam. Kenapa? Kerana nak bawa Quran pada kita hari ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tanya baiklah, kalau tuan-tuan nak dengan sistem sivil yang ada ni, saya nak tanya tuan-tuan, cakap satu benda yang berjaya dengan hukum yang ada. Berjaya kurangkan sikit. Sistem sivil yang berjalan selama ni, dengan penguasaan, dengan hakim, dengan semua institusi yang ada ni tuan-tuan sekalian. Berapa bilion dah habis untuk apa yang ada ni, pelaksanaan sistem sivil. Cuba tuan-tuan cakap satu benda yang berjaya. Berjaya dengan hukum yang melihat sana ni, berjaya. Tak ada dah orang mencuri sekarang. Ada? Tak ada dah orang membunuh sekarang ni. Tak ada orang rasuah dah. Tak ada orang tipu orang. Sekarang ni orang tipu orang, nak pergi Mekah pun tipu lagi. Kalau dia pun tipu dah, nak pergi tempat lain lah. Ya ke? Kalau dengar cerita ada orang nak pergi mana? Pergi China, pergi Turki, tipu yang tu okey dah sikit dah. Ya ke okey ni? Okay. Mana okey? Menipu-nipu ni mana ada okey? Tapi tuan-tuan, dunia sekarang orang tak peduli pada Allah, tak peduli pada manusia. Orang nak pergi ibadah umrah pun orang tipu lagi. Kenapa?
akalnya. Orang tak takut undang-undang yang ada, tak percaya undang-undang yang ada. Tuan-tuan nak duduk lagi dengan apa yang ada ni? Cubalah yang lain pula. Duk asyik tom yam aja. Orang nak kata sup tak nak, sup giambok ni. Tak mau, tak mau. Cubalah dulu sup giambok. Sedap sikit pada sup ayam je. So nak cakap macam mana ni? Tak ada, tuan-tuan tu kias saya yakin tuan-tuan faham semua sekali dia. Kan ada lagi yang korang faham? Okey ya? Bukan apa masalah sekarang ni. Masalah sekarang ni saya nak sebut pada saya, pada tuan-tuan, masalah kita dengan Allah. Sebab bila mana saya mati, tuan-tuan mati, masuk dalam kubur nanti, kita dengan Allah. Nabi kata, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun